circle. Chapter yang kelima, benar. Sorry, chapter yang keenam, circle. Benar apa enggak? Yes, brother. Kepada siapa sudah baru, hai, sudah baru, apa khabar? Okay, Fatih here. Jadi nak bagi tahu ini adalah minggu yang kedua untuk kita go throughkan this chapter tau. Minggu yang kedua. Jadi bila Fatih kata minggu yang kedua, maknanya dia dah ada basic pada last week. Dan pada siapa yang tak datang last week ataupun dia baru nak berkenalan ataupun baru jumpa this week, maksudnya hari ni, jangan risau, Fatih ni memahami. Ini dia, Pak. Semua benda ada di depan mata. Jadi kita akan recallkan sikit, lepas tu kita akan move further untuk soalan. Boleh atau tidak? Boleh? Okey, jap. Fatih mau pakai untuk yes. Okay, now here we go sini. Pandang saya, lepaskan. Okay. Bila namanya bulatan, dia kalau saya tunjuk macam ini dinamakan sebagai lengkuk. Arc in English. So kalau ini lengkuk awak, ditarik warna hijau ke sana, ditarik ke lilitan. Lengkuk yang sama, tapi ditarik ke lilitan di sebelah sana pula. Faham kan? Lengkuk yang sama tapi ditarik ke lilitan yang warna merah dekat sebelah situ pula. Which is dia jadi apa tahu? Lengkuk sama, sudut sama. Sekali lagi, lengkuk sama, sudut sama. Jadi you akan dapat semua ni jadi sama. Jadi soal kalau you perasan lengkuk ini dengan yang tu sama, automatik sudutnya sama. Gitu. Kalau semua ni 4 cm, sini 2 cm, 4 cm jadi 60. Kalau 2 cm jadi 30. Logik? Bagus. Itu dia. Lengkuk sama, sudut sama. Tapi abang akak yang kedua, awak perasan ini dia punya lengkuk, ini dia punya arc. Tapi satu lengkuk, daripada lengkuk yang sama ini, satu ditarik ke lilitan. Tapi satu lagi ni tarik ke pusat center. Makanya dia akan jadi lengkuk yang sama untuk warna oranye dan warna merah. Lengkuk yang sama. Cuma lengkuk sama sudut pusat. 2 kali sudut di lilitan. Itu dia. Korang jangan nak terkejut-kejut tengok ayat dia. Ayat dia panjang lah. Korang tenang Lengkuk ada 2. Lengkuk ni pergi ke you punya pusat, daripada lengkuk pergi ke lilitan. Faham atau tidak? Makanya dia akan jadi apa tahu? Lengkuk sama, sudut pusat 2 kali sudut lilitan. Kalau contoh sini 100, atas akan jadi 50. Gitulah dia. Kalau atas ni 30, bawah ni akan darabkan dengan 2 jadi 60. Gitu. Habis part yang tu. Oh, by the way, sebelum tu saya nak bagi tahu waktu awak tengah tengok this video, saya tengah mengajar ni, sebenarnya saya sedang berada di Sarawak. Okey, doakan saya yang baik-baik dekat sana. Saya nak minta maaf dulu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Walaupun rambut sekarang ni macam apa saya pun tak tahu kan. Tapi okey ke? Cantik ke? Serius lah. Nampak perasan kan? You know, saya just membayangkan korang punya respon. Ya, saya tahu rambut apa tajam-tajam nak cucuk siapa. Ya, malas cakap dengan korang. Yang haters gonna hate. Yes, brother. Okay, apa tadi saya cakap? Yes, saya berada di Sarawak. Jadi doakan yang baik-baik dekat sana. Saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Why? Sebab, you know, kita tak live. Maksud saya ni recording. Tapi whatever it is, saya harap awak boleh stay selama 1 jam 15 minit ni dan dengar betul-betul. Pastikan you betul-betul follow, you dapatkan this game supaya next week kalau saya jumpa awak, dia dah jadi benda basic tu you dah ada. Kita dah happy. Faham? Yes. Okay, now brother, sister, again. Tapaknya ataupun dia punya lengkuknya, satu pergi ke center, satu lagi pergi ke lilitan. Ini akan jadi 2 kali daripada lilitan. Always. Tak percaya? Tengok. Apa maksud calik ni, Wak? Calik ni membawa maksud sama lah macam ni. Calik ni membawa maksud lengkuk dia sama. Lengkuk yang sama. Arc yang sama. Tapi satu pergi ke center kan? Dan satu lagi ni pergi ke mana? Lilitan. And always,
Lengkok sama sudut pusat 2 kali sudut dililitan. Gitu. Jadi kalau contoh saya kata sini adalah 50, sini jadi berapa? 100. Kalau sini 60, sini jadi 120. Darabkan dengan 2. Kalau contoh sini adalah berapa? 40. Contoh 40, sini 40. Yang atas bahagi 2. Jadi 20. Yes, sebab ini lebih besar. Habis part yang tu, next one. Ini ada diameter. Kalau saya tarik daripada center ke sana, itu dinamakan sebagai diameter. Isn't it? So, ada diameter sudut 90. Sudut dia ni jadi sudut 90. Ada diameter sudut 90. Diameter sudut 90. Saja nak memahamkan dengan awak sekali kan. Andai kata kalau saya keluarkan satu bulatan, okay, saya bawa dia ke sini, saya kata ini center, saya tarik dia macam ni. Adakah ini you punya diameter? No. Dan kalau saya jadikan dia satu segitiga, adakah ini akan jadi 90 darjah? Pun no juga. Tidak. Sebab dia mesti start daripada mana, Wak? Dia mesti start daripada diameter. There you go. Let's say kalau ni diameter. Saya tarik dia jadikan satu segitiga. Yes. Yes. Maka ini wajib 90 darjah. Boleh? Habis part yang tu settle. Saya percaya even you guys student baru, you boleh follow, betul? Kalau you guys student baru dan you boleh follow, apa kata you buat satu story cakap dekat dalam dekat IG tu tag saya, sir, saya ni student baru, baru masuk hari ni, tapi saya boleh follow, sir. Terima kasih, sir. Walaupun saya berada di Sarawak, hati-hati di Sarawak, saya dekat sini belajar sungguh-sungguh, sir. Yeah. Contoh. Okay, now, bang, akak, habis part yang tu. Yang bawah ini pula sebenarnya konsep dia sama macam belah kiri. Sebenarnya. Maksud sebenarnya apa? Itu dia, Wak. Saya dah bagi dekat sini, Wak. Dia punya revolution dia. Betul kan yang ni tadi kalau saya cakap awak dapat sudut dekat pusat 2 kali ganda daripada sudut dekat lilitan. Dia jadi macam ni tau. Asalnya macam ni. Kemudian jadi macam ni. That is why kalau you perasan sudut dekat pusat ni 180, yang atas dekat lilitan jadi berapa? 90. Faham? That is why atas ni wajib 90 sebab dia adalah garisan lurus. 180 sudutnya. Atas wajib 90. So dia daripada sini menjadi gini. Daripada gini menjadi gini. Bukan love, tak. Peace and love. Bukan yang tu awak. Okay, jadi awak dapat daripada sini menjadi situ. So bila jadi situ tu, that is why kalau sini pusatnya 120, sudut dekat pusat 120, yang dekat lilitan bahagi 2 jadi 60. Tanya lagi. Kalau contoh je, contoh saya kata dekat sini adalah, bagi saya satu nombor please, 100. Kalau sini 100, maksudnya sini akan jadi berapa? 200. Sebab darab 2 untuk dekat pusat. Ambil gambar kalau perlu, especially kepada student baru. 3, 2, 1, 0, nanti 1, nanti 2, nanti 3, nanti 4, nanti 5. Good. Okay, habis part yang tu, brother and sister. And last one, okay. Kalau ini adalah you punya bulatan dan nampak satu segi 4. Dan segi 4 tu wajib sentuh lilitan. Semua bucu sentuh lilitan. Maka dia jadi apa tahu? Ada segi 4. Ada segi 4. Depan dengan depan macam ni. 180. Depan 180. Maksudnya kalau sini 80, sini jadi 100. Sebab bila dicampur warna hijau, dia wajib jadi 180. Faham? Kalau saya kata sini 70, sini berapa, Wak? 110. Kalau saya kata 60, dia jadi 120. Are you following me? Okay. Itu dia. Kalau ada segi 4, depan, hijau dengan hijau, 180. Depan dengan luar, warna biru dengan warna biru, depan dengan luar, sama-sama. Which is kalau sini 80, sini pun jadi 80. Logik, kalau saya tarik yang ni, logiknya apa? Kalau saya tarik yang ni, garisan lurus kan. Kalau dah sini 100, maksudnya sebelah pun jadi berapa? 80 lah. 180 tolak 100 jadi 80. Okay. Habis part yang tu abang akak,
Ini adalah lesson baru untuk petang yang berbahagia ini. Boleh? Malam yang berbahagia ini. Okay, now here we go. Sini, pandang saya, lepaskan pensel, lepaskan pad. Okay. Kalau saya tarik satu garisan dan sentuh pada bulatan. Okay, sekejap. Saya tarik satu garisan, sentuh pada satu bulatan. Dan make sure dia hanya sentuh pada bahagian luar. Andai kata kalau saya padam yang ni, saya tarikkan dia, saya kata macam ni. Adakah ini yang maksud saya tadi kalau sentuh pada bulatan? No. Ini dia sentuh pada dalam bulatan. Dia mesti sentuh mana, Wak? Dia sentuh dekat luar bulatan. Faham atau tidak? Sentuh pada luar bulatan. Tu dia. Tu dia, nampak? Okey, jadi yang mana dia sentuh pada luar ataupun sentuh pada satu bahagian pada bulatan bahagian luar, maka ini dinamakan sebagai apa? Tangent. Dalam bahasa Melayu juga disebut sebagai tangent. Cuma ejaan dia tak ada tiah, tangent. Dan bila ini tangent, ini adalah you punya apa tahu? Center. Kalau saya tarik tangent, daripada radius, daripada center, pergi ke tangent, betul kan ini akan jadi you punya radius, betul kan? Radius dan inilah tangent. Dia sentuh. Automatic. 90 darjah. Automatic. Yes, brother. Bulatan, kalau ada sentuh dekat bahagian luar, satu garisan itu namanya tangent. Kalaulah radius pergi ke tangent, automatik jadi berapa? 90 darjah. Yes, brother. Contoh yang lain. Demi awak. Wah, saya tanya macam ni, Wak. Adakah ini namanya tangent? Ya atau tak? Iya. Kalau itu tangent, saya tarik macam ni. Kejap. Saya tarikkan ini ke sana. Zap. Adakah dia sentuh pada you punya tangent? Ya. So, automatik sini jadi berapa darjah? 90 darjah. Gitu. Kena. Okay, cuma. Okay, ini tak ada apa pun. Cuma yang part terakhir. Brother and sister. Part yang terakhir untuk kita punya bahagian tangent ni, you akan nampak bentuknya jadi gini. Yep. Dia akan jadi macam mana tahu? Kalau ini adalah you punya tangent tadi. Okay, ini adalah tangent sebab dia sentuh satu titik. Ini center awak. Kemudian dia membentuk satu segitiga. You perasan dia ada tangent dan dia jadi satu segitiga, sentuh. Okey, yang ini awak akan dapat macam mana tahu? Awak akan dapat dia akan jadi ini sudut di luar akan sama dengan sudut di dalam yang depan dengan luar sama-sama. Segitiga tangent depan dengan luar sama-sama. Apa maksud dia? Kejap. Saya tunjukkan lagi. Bentar. Sudut di sini wajib sama dengan sudut dekat sebelah sana. Kalau saya kata sini 30, sini jadi berapa? 30. Kalau saya kata sini 70, sana akan jadi apa? 70. Wajib apa tahu? Dia berdepan. Boleh tak yang ni dengan yang tu? Tak boleh. Boleh tak ini sudut dalam tapi sudut luarnya dekat sini? Tak boleh. Dia mesti apa? Berdepan. Depan dengan luar. Faham maksud saya? Dia mesti bertentangan. Ni depan, ini dalam dia, sudut dalam dia, sudut luar dia mesti yang berdepan. Sudut dalam dia mesti yang berdepan. Faham atau tidak? So dia akan jadi apa? Sama-sama. Dah siap. Okay, brother, sister, I think that's it. Okay, saya dah tunjukkan awak the whole thing yang ada dekat sini. Maka lengkaplah kita punya satu pemahaman ataupun cerita besar dalam this chapter. Okay, jap. Sebelum saya proceed, nak minta tolong dulu. Ambil gambar full ni dulu. Silakan. Ambil gambar ni lepas tu take note. Take Fatih ke apa ke kan. 3, 2, 1. Dan, okay, kalau sudah, yang ni, saya besarkan yang ni je. Aku besarkan yang ni je. Untuk kau tengok. Untuk kau tengok. Oh, itu Sabah. Saya ni orang Sabah, aku orang Sarawak. Okay, jap, pintar. Iya, bah. Aku mau kau pandai. Aku lagi naik belon pergi ke Sarawak. Kami naik belon pergi Sarawak. Apa teh? Kan dia kalau tanya tu dia ada perkataan yang slang dia. Ya, silakan ambil gambar. 3, 2, 1, 0. Nanti tu. RM1, RM2. Macam tu kan? Saya lupa. RM3. Dia ada perkataan gate. Okay.
3, 2, 1. Dan, okay. Brother, sister, daripada pemahaman kita dekat sini, makanya bermulalah kisah kita untuk go through-kan soalan. Jadi apa saya akan buat, semua soalan ni saya akan letakkan dia dekat sini supaya awak boleh nampak. Faham? Saya akan bawakan dia ke mana-mana supaya kita boleh recall. Are you clear? Okay, that is why Fatih ada bagi tahu. Chapter ini bukan pasal chapter pandai tak pandai tau. This chapter circle, dia bukan cerita pasal pandai tak pandai. No. Chapter ini dia memainkan peranan dari segi apa tahu. You nampak atau tidak that diagram? Nampak atau tidak? Yes, brother. Kalau nampak, you mesti boleh jawab. Sebab dia adalah direct. Dia hanyalah apa yang you nampak dan you boleh dapat dia punya sudut. Tapi kalau tak nampak, itu yang jadi isu. Are you clear? Yes, brother. Okay, without further ado, boleh kita teruskan? Okay, now. Abang Akak, saya mulakan dengan soalan yang ketiga. Sorry, sebelum tu. Yang ini kita ada buat kan? Ni kita belum buat lagi kan? Saya buat yang ni dulu. Okay, brother, sister, tolong saya. Kalau you perasan dekat sini, antara nombor 1, saya letakkan jugalah nombor 1, 2, 3, 4. You tengok balik this diagram, you nampak macam ada nombor berapa? Apa yang you nampak je? Betul tak kalau saya cakap you ada nampak macam nombor 3? Nombor 3 mana rasa? Ini kan center. Kalau saya tarik ke sana, Wak. Ini center saya tarik ke sana, Wak. Saya bawakan ke sini. Center tarik ke sana, itu namanya apa? Diameter, betul? Daripada diameter, saya tarik yang ni, zap. Saya tarik ke sana, zap. Automatic. Sini akan jadi 90 darjah. Setuju atau tidak? Alhamdulillah. Brother, kalau ini 90 darjah, okey, 90 darjah. Lepas tu, Bang Akak, betul atau tidak sekarang ni kalau saya tarik lagi? Betul kan? Ini hanya memainkan peranan dari segi imagination tau. Hanya dari segi you nampak ataupun tidak dan you mau try tengok dari segi yang berbeza ataupun tidak. Samalah macam dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau kita rasa down tu bukanlah bermaksud awak ni tidak pandai ataupun awak ni tidak boleh survive. No. Valid apa yang awak rasa tu. Kalau awak rasa nak down, boleh down. Tapi nak tanya, adakah awak nak terus down? No. No bro, no. You kena tahu, kadang-kadang hidup kita ni tak nampak jalan kerja sebab kita tak nak ubah cara pandang kita. And sometimes bila kita dah ubah cara pandang, kita akan rasa macam, lah, itu je sebenarnya. Oh, ini aku rasa. Tapi kalau aku dalam keadaan yang lama dulu, mesti aku rasa macam sedih and so on. Faham tak? Jadi, sama macam ni awak. Betul atau tak? Kalau saya kata, pandangan kita, awak nampak satu segitiga lagi dekat sini. Betul atau tidak? Okay, kalau ini satu segitiga, saya padam dulu yang ni. Betul atau tak ini dengan yang tu sama kaki, sama panjang? Kalau ini radius, sana pun radius, automatik sama panjang. Automatik jadi satu segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, sini 32, sana pun wajib 32. Faham atau tidak? Yes, brother. Jadi, kalau dia dah jadi sama kaki, sama sudutnya, boleh cari yang ni tak? Yes, of course. How? Satu segitiga 180. Tolak 32, tolak 32, dapatlah yang di sini. Mari kita kira sama-sama. 180 tolak 32, tolak 32. You akan dapat sini akan jadi berapa guys? 116. Boleh? Okey. Kalau sini you dapat 116, soalan saya, betul atau tidak ini adalah satu garisan lurus? Bila dia adalah satu garisan lurus, kalau awak dah nampak dekat sini adalah 116, boleh tak saya nak cari nilai X? Yes, of course. How? Satu garisan lurus 180 awak. So maksudnya you akan dapat 180 tolakkan dengan 116, dapatlah nilai X. Which is you akan dapat berapa? Okay, tengok baik kan saya kan? Saya memang kirakan satu-satu untuk awak, betul? 180 tolakkan dengan 116, maka you akan dapat berapa? 64. Itulah nilai X. Dah siap. 64 di sini. Kena. Okey. Kalau sini you dah dapat 64, soalannya sekarang ni, you nak kena cari sudut untuk Y pula. Okey. Brother, sister, apa yang kita boleh buat untuk dapatkan sudut
nilai dekat Y. Okey, dia cuma bagi information menunjukkan sebuah bulatan berpusat dekat O. Okey, cari nilai X dengan Y. Okey, X kita dah dapat. Semua orang, betul kan? Saya tunjukkan satu-satu, you dah nampak kan? Okey, soalannya sekarang ni. Macam mana you nak cari nilai Y pula? Okay. Apa bentuk lagi yang you guys boleh nampak, yang you guys terperasan untuk cari sudut dekat Y? Kalau dia bagi dekat sini 110, mesti ada petanda ataupun sign untuk kita dapatkan another platform ataupun another answer. Betul atau tidak? Okey, tapi soalannya macam mana? Ada yang dah kata nampak bentuk segi 4. Walaupun saya tak perasan pun apa, saya tak nampak pun you punya chat semua bagian. Saya just membayangkan je. Okey, tapi bang, akak, saya tanya je dulu tahu. Zap 1, zap 2, zap 3, zap 4. Nampak bentuk segi 4? Bentuk segi 4. Maksudnya you akan nampak bentuk macam ni yang nombor 4 ni. Satu segi 4. Tapi nak tanya, adakah segi 4 ini dengan segi 4 itu sama? Yang enggak lah dong, yang enggak sama. Kenapa? Sebab segi 4 yang awak nampak dekat atas ni, dia sentuh semua lilitan. Faham? Yang ini, adakah dia sentuh semua lilitan? Tak. Kalau you perasan, dia sentuh lilitan. Sentuh lilitan lah. Sentuhlah lilitan. Sentuh. Are you following me? Kalau sentuh, maksudnya automatik. Depan jadi 180. Depan dia yang ini awak akan dapat berapa? 180. Faham maksud saya? You guys nampak apa yang saya tengah buat? Okey, sebab dia jadi satu segi 4 dan sentuh lilitan. So depan jadi 180. So kalau sini 110, maksudnya sini akan jadi berapa? 70. Are you clear? Bang, 180 tolak 110 jadilah 70 kan? Sebab bila depan mesti jadi 180. Ni yang saya tunjukkan tadi dekat awak. Depan bila dicampur mesti jadi 180. Itu syarat dia kan? Okey, soalan. Kalau macam tu boleh cari Y sekarang? Apalah tak boleh. Ladies and gentlemen, kalau you bukakan mata, bukakan jiwa, okay, dan bertenang dengan apa yang ada, betul atau tak kalau saya sekarang ni cakap you nampak sini 90 darjah, sini adalah 70. Can we find Y now? Yes, of course, brother. Macam mana you nak cari nilai Y? Semua ini, satu segitiga dah kena tahu satu segitiga total dalaman dia adalah 180. Satu segitiga sudut dalaman adalah 180. So 180 tolak 90 tolakkan dengan 70, maka you akan dapat jawapan dia jadi berapa guys? 20. And that's finance. Yes. Kan not? So macam ni, so kira 180 tolak 90 tolakkan dengan 70. Dapatlah 20. Itulah jawapan Y. Alhamdulillah. Okay, ambil gambar. Silakan. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Good job, man. Good job. Okay, habis part yang tu. Mari kita teruskan lagi perjalanan kita. Okay. Settle yang tu, brother, sister. Dia kata dekat sini lah, PQR ialah satu garisan lurus. PQR. Mana PQR awak? PQR. Okay, maksudnya inilah satu garisan lurus. Okay, saja tanya tau. Kalau PQR ni garisan lurus, adakah ni tangent yang macam kita belajar tadi? Ya atau tak? Yang enggak lah dong. Yang enggak. Tapi kalau saya bawakan ni ke sini, nampak apa baiknya saya ni, Pak. Setiap soalan ni saya memang bawakan di sebelah-sebelah supaya awak boleh nampak. Okey, saya tanya awak jawab tau. You punya diagram ni, you nampak macam ada nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3 ke nombor 4. Ada nombor 2. Mana nombor 2? Betul atau tidak you perasan, ini akan jadi kita punya center. Ditarikkan ke sini, ditarikkan ke sana, which is you akan nampak bentuknya daripada satu lengkuk bawa pergi ke center. Daripada lengkuk yang sama dibawakan pergi ke atas, pergi ke lilitan. Sekejap, saya rasa macam saya nampak ada orang masuk. Terkejut saya.
Sama orang yang saya kenal lah. Okay. Bang, tolong. Kalau you perasan dia macam nombor 2 ni kan? Daripada lengkok yang ni, ini lengkok dia, bawa satu pergi ke center dan satu lagi daripada lengkok yang sama pergi ke lilitan. Automatik sudut dekat pusat 2 kali ganda. Sudut dekat lilitan. Kalau sini 110 bahagikan dengan 2, awak akan dapat berapa guys? 55. Yes. Kenapa? Okay, brother, sister, kalau sini adalah 55, soalannya tiba-tiba dia suruh cari nilai X. Awak jangan takutlah. Kalau dia suruh cari nilai X, betul tak kalau saya gunakan marker warna merah, warna hijau pula, 1, 2, 3. Betul kan kalau saya cakap dulu, ini dengan yang tu adalah radius. Macam tadi kita belajar. Kalau ini adalah radius, automatik saya jadikan dia 1 segi 3, you nampak segi 3 sama kaki. Maknanya boleh tak nak cari nilai dekat sini, boleh nak cari nilai dekat situ. Yes, of course. How? 1, 2, 3. 180 tolak dengan 110. You akan dapat berapa situ? 70. 70 tu untuk dua-dua. Kalau kiri dengan kanan sama, bahagikan dengan 2. Maka you akan dapat berapa guys? 35. So sini 35, sini 35. Boleh. Okay. Soalan saya simple. Kalau sini 35, sini 35. Okay. Kalau sini 115, sini adalah X. Boleh tak cari nilai X? Yep. Satu garisan lurus. So, kalau saya keluarkan dia, you akan nampak satu garisan lurus. Yang ini, ya, tengok baikkan saja kan? Ini adalah nilai X, sini adalah 35, sini adalah berapa? 115. Satu garisan lurus ni akan jadi berapa guys? 180 darjah. Semuanya adalah 180. So nak cari nilai X. 1, 2, 3. 180 tolak 115 tolak 35 wah. Makanya you akan dapat dekat sini 180 tolakkan dengan 115 tolakkan dengan 35, maka you dapat berapa? 30. Dah siap nilai X. Okay, kalau you dah dapat nilai X dekat sini, soalan saya ialah nilai X dekat sini, which is berapa ya? Nilai X awak dapat 30. Okay, soalan saya simple. Macam mana kita nak cari nilai Y? Okay, abang akak, saya tanya awak tolong jawabkan lagi. And I said, this chapter berkaitan dengan nampak atau tak nampak, betul? Okay, apa lagi yang you guys boleh nampak? Ada tak nampak bentuk 1, 2, 3, 4? Awal tadi ada orang jawab, saya tanya nampak bentuk apa, ada ramai jawab nombor 2 kan? Tapi ada juga yang jawab dia nampak nombor 4. Betul lah tu. Sebab itulah cara pandang kita yang berbeza-beza. Tapi boleh tak kita selarikan cara pandang kita? Yes, of course kan. Dengan cara kita memahami dan cara kita berlapang dada untuk ubah kita punya perspektif. Kan? Tambah lagi kalau awak nak ada pasangan. Bila nak ada pasangan ni, dia bukannya hal kita seorang, dia adalah hal berdua. Jadi kena saling berkomunikasi dan saling bertukar pandangan untuk kita serasikan cara pandangan. Gitu baru berjaya. Ada orang call, saya tak tahu siapa call. Sibuk call kita. Kita tengah mengajar lah awak. Saya nak keluar. Okay, habis part yang tu. Boleh kita teruskan dulu. Apa bentuk dia tadi? Segi 4. Kan? Kalau ini 1 segi 4, brother, saya keluarkan dia sekejap. 1 segi 4. 1, 2, 3. Kan, belajar hari ni santai je kan? Relax je kan? Yes, thank you brother. Okay, 4. Kalau sini awak dah dapat 30 campur 35, dia jadi 65. Korang jangan tanya saya pula 30 campur 35 jadi 65. Betul kan? Ini akan jadi depan-depan dia. 1 segi 4 sentuh lilitan, satu lilitan. Depan-depan jadi 180. Boleh cari yang ni tak? Boleh. How? 180 tolakkan dengan 65, maka you dapat 115 dekat sini. Oh, lupa. Saya pun lupa satu lagi. Kan awak dapat 1 segi 4. Yang mana ini dengan itu adalah apa? Depan luar. Depan luar. Ini. Segi 4, depan luar warna biru. Depan luar sama-sama. Depan dengan luar sama-sama. Itulah yang berlaku kat sini. So depan luar sama-sama. Okey, sini dah jadi 115. Boleh cari Y tak? Alhamdulillah. Bang, you nampak tak 1 segi 3? Kan? Okey, saya padam ni 1 segi 3 tu, you akan dapat dia jadi macam ni. Okey. Gitu bang, oi, gitu. Kalau sini adalah 115, sini adalah 25, boleh cari nilai Y tak? Macam biasa, macam kita dah buat tadi. Saya bukan partition kat sini, saya tak tahu kenapa. Okey, 1 segi 3, 180. So kalau nak cari Y, 180 tolakkan dengan 115 tolakkan dengan 25 lawak. Jadi awak akan dapat berapa? 180 tolakkan dengan 115 tolakkan dengan 25, maka you dapat berapa? 40. Dah siap. Berjalan. Abang akak, kalau saya tarik satu garisan dekat sini, betul kan garisan ini sentuh satu titik daripada bulatan awak dekat bahagian luar, betul? Automatik itu dinamakan sebagai back tangent. Brother, sister, alamak ini dia tanya. Okey, kalau ini adalah you punya satu tangent, kemudian dia membentuk satu segi 3. Satu segi 3. There you go. You nampak kan satu bentuk segi 3? Automatik. Dia jadi apa? Tengok balik nota kita. Tangent, satu segi 3. Depan luar sama-sama. So kalau sini 75, sini pun jadi 75. Dengan syarat dia mesti berdepan tadi ya. Depan dengan luar sama-sama. Kalau sini 35 wak, automatik sini akan jadi berapa? 35. Betul? Kalau sini 35, sini 75, boleh tak saya nak cari yang di sini? How? Kan ini satu garisan lurus, 180 darjah. Kan ini satu segi 3, semua sudah dalam 180. So 180 tolak 75 tolak 55 dapat yang ni. 180 tolak 35 tolak 75 dapat yang ni. Ini 55 sorry. Bentar. 35. Ayo 35.
Sorry awak, saya orang tua. Saya tak perasan yang tadi awak daripada tadi. Saya 55, saya. Ya, saya akhirnya sampai kepada saya apa yang awak sampaikan tu lah. Kalau sini 75, sini 75 depan 2. Kalau sini 55, sini pun wajib 55. Sebenarnya saya nak test awak. Saya nak tengok macam mana awak punya, sensitivity awak, macam ni you alert ke tidak. Kan jawapan kisah cikgu kan? Yes. So, saya ingat kita orang ni tak tahu rasa. Agak-agak lah kita orang buat story nanti. Okay, now bang, tolong. Kalau inilah satu garisan lurus, maka dia akan jadi 180 tolak dengan 55 tolak dengan 75. Maka you akan dapat berapa? Tak payah 10. 180 tolak dengan 55 tolak dengan 75. Anda dapat berapa? 50. Okay, now. Bang, tengok dia tanya apa? Sudut ABE. Ni ABE. La ilaha illallah. Sebelum dia tanya, kita dah buat. ABE. Maksudnya sudut yang ni kan? Dapatlah 55 degree. BED. 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 Semua orang kena tahu Kalau ini B, maksudnya B kat tengah-tengah, B jadi sudut. Kalau E kat tengah-tengah, maksudnya E jadi sudut. So sudut BED adalah berapa garis 75. Kan. The next one. DBE. DBE. Sebelum ditanya kita dah buat DBE. Which is yang ni tadi awak dapat berapa? 50. So maka jawapannya kena 50. Is everything good? Is everything good? Are you following? Are you happy? Thank you. Ambil gambar. Silakan. 3, 2. Master Chef pula. Chef kiss. Sedap. Wallah. 3. Marvelous. Excellent. Betul ke? 3, 2, 1. Okay. Mari, brother, sister. Kita teruskan lagi perjalanan kita, Wak. Okay. Ni. Tolong saya. Boleh kalau saya tak nak buat, awak buat dulu. Boleh? Okay, ambil masa dalam 1 minit 30 saat. Buat. Saya memang bagi masa betul ni. Saya set. Tangent. Oh. Hati-hati. Automatic luar depan. Depan luar. Sama-sama. Kalau semua ni adalah 50. Semua ni awak akan dapat 50 kan? So kalau semua ni 50, boleh tak nak cari nilai X? Yes, of course. 50 tolakkan dengan 38. Are you following me? So dapatlah dekat situ berapa? 12. Brother, kalau saya keluarkan, ada nampak satu bentuk segitiga apa dia? Yep. Sini you dah dapat adalah berapa? 12. Kan? Sebab 50 tolakkan dengan 38, awak akan dapat 12. Soalan. Boleh saya nak tahu sudut dekat Y? Kalau saya dapat sudut dekat sini pula. Boleh lah. Sekali lagi, dia akan jadi apa dekat sini? 1, 2, 3. Depan luar sama-sama. Kalau sini 70. Semua dah pandai dah kan? Semua dah boleh dengar dengan elok kan? Satu segitiga. Boleh cari nilai Y? Yes, of course. How? Satu segitiga awak akan dapat 1, 2, 3. 180. Tolakkan dengan 70. Tolakkan dengan 12. Maka you akan dapat jawapannya Y sama dengan berapa? 98. Terima kasih. Ambil gambar. Laju. 3, 2, 1, 0. Itu 1. Itu 2. Itu 3. Itu 4. Itu 5. Okay, dah 3. Okay. Baik. Korang memang terbaik. Kita nak go throughkan semua soalan awak. Jadi bila nak go throughkan semua soalan, saya nak awak pandai. Jadi mari kita go throughkan lagi dan lagi. Usaha. Okay, now, brother, sister. Saya memang bawakan ini untuk apa-apa kita boleh recall ya. Okay, semua orang nampak apa yang terjadi dekat sini? Semua orang boleh relate apa yang kita akan buat? Betul atau tak kalau saya cakap ini akan jadi you punya tangent, betul? Okay, daripada tangent, you boleh relate nampak bentuk apa 1, 2, 3, 4 antara 1, 2, 3, 4? Okay, cuba jap. Ambil masa dalam 1 minit macam biasa. Do it now. 1 minit. Go. Duduk sini betul-betul. Betul kan? So dia jadi macam yang bawah ni, isn't it? Okay. Kalau ini adalah satu segitiga, dia 65, sah-sah lah you dah dapat nilai X dah dapat. Yalah. Ni, dengan yang tu. Depan luar. Sama-sama 40 settle. Kalau sini 65, boleh cari yang sana. Yes, of course. Maksudnya semua dekat sini, jangan saya gunakan marker warna hijau. Mulut cakap hijau, tangan tulis merah. Di otak dengan mulut dah tak sama. Otak, mulut, tangan dah tak sama. Dia dah tak synchronize. Yes. Sini 65, maksudnya semua ini pun akan jadi 65. Betul atau tidak? Tapi dia nak semua kan, dia nak Y je. Dia nak Y je. Daripada situlah awak kena tahu yang mana kalau saya tarik gini, saya tarik gana, saya tarik ke sini, saya tarik ke sana. You akan dapat satu bentuk nombor macam nombor 2. Betul atau tidak? Automatic. Okay, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi sudut pusat 2 kali sudut dekat lilitan. Kalau sini 40, maka sini akan jadi berapa? 80. Bang, betul kan? Kalau saya cakap, you nampak satu bentuk segitiga. Okay. Kalau ini satu segitiga, awak dapat dekat sini berapa? 80 kan? Boleh ke kita nak cari belah kiri dengan belah kanan? Macam mana? Kan dah cakap tadi, inilah radius, inilah radius. Kalau sini radius, sini radius. Oh. Okay, sebelum tu. Radius, maksudnya awak akan dapat sudutnya sama dekat sini tu. Kiri kanan sama. So how? 180, satu segitiga, 180, tolak 80, dia jadi 100. 100 tu untuk dua-dua, bahagi 2, dapatlah 50. Dapatlah 50.
So kalau sini 50, boleh tak nak cari yang atas ni je? Boleh. So Y akan jadi 65 tolak dengan 50, maka you dapat berapa? 15. That's it. Okay, tapi saya perasan tadi. Dan ada yang perasan juga. Saya tahu. Kalau ada yang perasan, saya pun perasan, which is babe. Kalau you nampak tadi, saya tarik macam ni. Saya tarik macam ni. You nampak tak? Ini adalah you punya radius dan dia menjadi apa? 90 darjah. Kalau semua ni 90 darjah, sini adalah 40 tadi kan? Automatik sini jadi 50. Itu kita dapat sini juga. Dapat sini 50, sini pun 50 sebab sama kaki, dia adalah jari. Semua ni 65, sini adalah 50. So Y adalah berapa? 15. Silakan ambil gambar. 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Sekejap, ada orang tanya, apa ni dah siap ke? Ya. Good. Lepas tu dia kata apa tau? ST sama dengan SQ. ST sama dengan SQ. Okay, cukup. So, 1 minit. Buat. Tangan dalam mat. 17. Kenapa? Sebab depan luar sama-sama. Dah boleh relate kan? Dia dah macam biasa. Isn't it? You dah rasa macam, oh okay, ini flow dia, di perjalanan dia. Kalau sini 70, sana pun 70. Bang, dia kata sama kaki bang. 1/3 sama kaki. Kalau saya keluarkan supaya semua orang nampak slow, nampak the whole thing, makanya you akan nampak ni sama kaki. Kalau sini 70, maksudnya yang ini akan jadi 55, sini pun akan jadi 55. Why? 180 tolakkan dengan 70, you akan dapat 110. 110 tu untuk dua-dua, bahagi 2 dapatlah 55 dengan 55. Benar apa ini? Enggak. Okey, kalau sini adalah 55, sini adalah 55. Soalan dia, boleh ke nak cari nilai X? Apa tak boleh? Bang, betul tak kalau saya cakap ini akan jadi satu segi, satu garisan lurus. So maksudnya awak akan dapat berapa situ ya? You akan dapat, dia akan jadi, dia jadi 55 enggak? Kenapa dapat 55? Sebab sudut yang ni dengan sudut yang tu depan luar sama-sama. Kan? Okey, jap nak tanya juga. Sir, saya nampak bentuk segi 4, sir. Bentuk segi 4. Boleh nak cakap yang depan-depan jadi 180? Tak boleh. Sebab sentuh lilitan. Lilitan dia mana? Ini apa? Tak. So dia kena semua dalam tu sentuh lilitan. Semua sentuh lilitan. Faham atau tidak? Kenapa dia macam kotor? Kan? Okey, habis part yang tu, jadi awak akan dapat dekat sini 1/3. Which is babe, tolong saya bentar nak. Okey, yep. You akan dapat dekat sini 55, sini akan jadi berapa guys? X, sini akan jadi 65. Maknanya awak akan dapat 1, 2, 3, 180 tolakkan dengan 55. Tolakkan dengan 55, tolakkan dengan 65. Maka you akan dapat 180 tolakkan dengan 55. You akan dapat dekat situ adalah 60. Okay, 180 tolakkan dengan 55, tolakkan dengan 65, maka you dapat 60. And that should be your final answer. That's yeah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat? Allah Maha Besar. Okay, now boleh kita teruskan? Sir, asal senang sangat. Sir, kita orang ni bukan apa. Bagi suara sikit boleh tak, sir? Okay. Cuba buat ini pula. Silakan. Macam biasa. ST sama dengan SQ lah. Sekali lagi dia kata ST sama dengan SQ. Memang ST dengan SQ ni beradik ke? Asyik sama. Tak ada apalah. Orang dapat tadi. Macam mana korang punya sekolah? Maksud saya, pada siapa yang dah belajar dengan Fatih kan, you guys dah belajar advance, maksudnya kalau contoh dekat sekolah chapter 2, korang dah belajar chapter 2 tu awal. Kalau tengah belajar chapter 3, sekarang ni mungkin kita dah chapter 6, chapter 5, dah advance lah. So maksudnya you pergi sekolah tu sebenarnya you tengah buat revision. Faham tak maksud saya? Kalau you betul-betul follow Fatih, maksudnya in my class, you akan rasa benda tu adalah revision di dalam sekolah awak, kat sekolah awak. Dan dekat sekolah tu lah yang awak boleh dapat lebih. And to be honest, ini memang betul tau. Ini adalah fakta tau. Awak perasan tak? Kenapa? Ni saya tak tahu betul atau tak, sejauh mana betul dia kan. Tapi perasan tak? Kenapa lelaki dia boleh score dalam exam walhal dia nampak macam budak main-main je dalam kelas? Bukanlah. Saya betulkan balik. Kenapa lelaki boleh score dalam exam dia, dalam pembelajaran dia? Salah. Tapi dia orang nampak macam tak study. Okay. Sebab kita tahu perempuan rajin. One of the reason. Lelaki, kalau di dalam kelas, ini kebanyakan saya tak tahulah semua kita kan. Ini most of them yang saya nampak depan mata. Dalam kelas, lelaki dia fokus. Pada siapa lelaki yang fokus dalam kelas, dia betul-betul dapat dalam kelas. Dan itulah yang dia pegang sepanjangnya. Dan untuk pengetahuan awak, dalam kelas lah yang paling penting tau. Dalam kelas, pemahaman dalam kelas itulah yang akan membantu awak untuk buat benda yang lain. So that's why focus in class tu sangat diperlukan. Kalau awak tanya orang luar pun, awak tanyalah siapa-siapa pun yang dah berjaya awak punya senior sekali. Dalam kelas, you kena bagi 100%.
Dekat luar kelas main-main lah. Nak enjoy-enjoy lah. Tak nak sedih tak apa. Asal maksud saya tak apa tu, you kena terima lah akibat dia kan. Tapi dalam kelas, you kena betul-betul fokus. So that you dah ada basic, you dah betul-betul faham. Itulah. Okay. Tapi kita macam mana? Bukan awak lah, kita lah, saya. Saya dulu dalam kelas tak boleh. Saya tak tahulah kenapa. Tambah lagi kat asrama. Dulu sekolah menengah, sekolah form 1 sampai form 3, menengah form 1 sampai form 3, saya memang fokus dalam kelas lah. Sebab tu saya score. Tapi bila waktu menengah form 4, form 5, menengah atas, asrama, dia bila dalam kelas dia macam ada hayalan. Dia macam tu. I don't know why. Tapi hujung-hujung tu berubah. Alhamdulillah. Kenapa bang? Pandang saya jawab. Ini adalah tangent. Maksudnya kalau macam tu awak dapat sini 54. Automatik sana pun 54. Betul? Berada kalau dia kata ni satu segitiga. Okey, you nampak satu segitiga dekat sini. Yap. Automatik awak dah nampak dia sama kaki. Kita boleh cari nilai dekat sini juga. Betul? How? You akan dapat 180 tolakkan dengan 54. Okey, 180 tolakkan dengan 54, maka you akan dapat 126. 126. So kalau ini adalah 126, you bahagikan dengan 2. Setuju atau tidak untuk dapatkan kiri dengan kanan? Maka you akan dapat berapa? 63. Betul ke saya kira? 180 tolakkan dengan 54. Okey, dibahagikan dengan 2. Maka dapat jawapan bagikan dengan 2. So you dapat 63. Okey, kalau ini adalah X 63, sini pun jadi 63. Dah dapat nilai X 63. Okey, nak cari nilai Y pula. Alah, macam mana nak cari nilai Y? Sekejap, nak tanya awak tahu. Awak tolong jawabkan satu soalan saya ni. Betul kan kita dapat sini pun 63? Sebab depan 2 sama-sama. Lepas tu awak nampak apa? Awak nampak lah, buruk. Maka awak nampak lah bentuk apa kat situ. Nampak satu bentuk segitiga, which sini 63, sini 42. Boleh cari nilai Y? Yes, of course. How? Satu segitiga, 180 darjah. So 180 tolakkan dengan 63, tolakkan dengan 42. You akan dapat nilai Y. 180 tolakkan dengan 63, tolakkan dengan 42. 180 tolak 63 tolak 42. Aku dapat dapat 75. Oh, good job, man. Marvelous, excellent. Kena 3, 2, 1, 0, itu 1, 3. Okay, second last one, brother. Lepas ni habis. Yes. Okay, tolong. Satu garisan lurus. Tangent. Cari yang sendiri. Macam biasa, 1 minit. 1 minit 30 saat je. Saya memang set time. So, bagi soalan mencabar sikit lah kat kita orang. So, okay. Kita orang ni bukan apa. Kita orang ni sebenarnya dah level master. Saya pula jadi tak sabar. Kena nampak bentuk lagi. Ada nampak bentuk apa lagi? Nampak? Apa bahagi 2? 65. Kan? Okay, habis part yang tu. Kalau sini 65, sini pun 65. Soalannya ialah, boleh kita cari nilai mana lagi ya? Betul atau tak kalau awak perasan? Babe, ini adalah 150. Nampak? Satu bentuk segi 4 besar. Nampak? 1, 2, 3, 4. Betul atau tidak? Which is kalau ini adalah 105. Semua ni pun, semua ni, kalau awak kira, dia akan jadi berapa? Depan-depan. Betul kan? Macam ni. 1 segi 4, semua sentuh lilitan. Depan-depan jadi 180. So kalau sini 105, maka ini akan jadi berapa guys? 75. Okay, semua ni jadi 75. Tapi soalan saya, adakah semua ni 70? Dia nak Y, nak semua 75 ke? No. Dia nak yang ini je kan? Dia nak yang ni je. Dia nak Y je kan? Okay, soalan macam mana nak cari Y? Boleh tak saya tahu yang ni? Yes, of course. Ladies and gentlemen, you perasan macam biasa tadi kita buat? Dia lah jejari. Kan? Dah biasa kan? Okay, kalau itulah jejari, maksudnya awak akan nampak satu bentuk segi 3. Sama kaki. Kalau sini adalah 130. Maksudnya yang ni awak akan dapat berapa? 180 tolakkan dengan 130. Dapat 50. Bahagi 2, dapat 25. Kalau sini 25, boleh cari Y je. Yes. Semua ni 75. Sini je 25. So Y adalah 75 tolakkan dengan 25. Dapatlah berapa guys? 50. Settle untuk X, settle untuk Y. Boleh nak cari nilai Z? Boleh? How? Betul kan? Kalau saya tunjukkan ni, mungkin korang pakai cara lain kot. Ada cara lain ke apa ke. Tapi saya tarikkan ini. Awak nampak tak ini semua akan jadi 90 darjah? Dan betul kan, kalau sana 75, semua dekat sini pun akan jadi berapa guys? 75. Semua ni 90. Ini 75. Boleh nak dapatkan Z? Yes, of course. Nak dapatkan Z, dia akan jadi berapa? 90 tolakkan dengan 75. Maka dapat berapa? 15. Dan siap. Alright, tolong take note. Ambil gambar kalau perlu, silakan. 3, 2, 1, 0, itu 1, nanti 2, nanti 3, nanti 4, nanti 5. Silakan. Okay, lepas habis. Yo, kita habis satu modul ni, babe.